أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله
Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tekun memberi peringatan dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Dan janganlah dihiraukan golongan yang engkar. Kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu yang dilimpahkannya kepadamu itu bukanlah seorang pawang dan bukan pula seorang gila. Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan bukan-bukan. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah kamu akan apa yang kamu tuduh itu. Maka sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu akan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu? Atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas dalam keinginan, dalam keingkaran dan kedegilannya? Bukan saja mereka ingkar dan degil, bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu. Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas, bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Kalau tidak, maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih, petah dan indah seperti Al-Quran itu. Jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya. Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptakannya? Atau adakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran yang mereka pernah mengakuinya. Adakah pada tangan mereka pembendaraan Tuhanmu sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat? Atau merekalah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya? Adakah mereka mempunyai tangga untuk naik ke langit yang dengannya mereka dapat mendengar apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? Jika ada, maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya. Adakah kamu untukkan bagi Allah anak-anak perempuan yang kamu benci? Dan untuk kamu anak-anak lelaki yang kamu sukai? Pernahkah engkau wahai Muhammad meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan? Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu? Adakah pada sisi mereka Lauh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib, lalu mereka menyaling daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu? Mereka tidak cukup dengan kata-kata dan tuduhan-tuduhan yang buruk sahaja. Bahkan mereka hendak melakukan rancangan jahat terhadapmu wahai Muhammad. Tetapi mereka tidak akan berjaya. Kerana orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya. Apabila datangnya balasan rancangan jahat itu, maka adakah bagi mereka Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka selain dari Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Tur. Surah yang ke-52 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-43. Ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus menerus menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan, walau apapun tipu daya dan kejahatan yang dihadapi oleh baginda SAW. Dan ayat yang kita bacakan ini juga penegasan Allah Ta'ala, pengisbatan tentang Allah lah pencipta sebenar. Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Berkuasa. Allah lah yang menentukan segalanya. Dan Allah yang memilih Rasul di kalangan umat, di kalangan manusia yang dikehendakinya, menyampaikan, memberitahu akan perkara-perkara gaib. Sedangkan manusia tidak mempunyai upaya untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib tanpa izin Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini, segala tipu daya orang-orang kafir
yang mereka cuba lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Islam akan menemui kegagalan. Bahkan tipu daya dan perancangan jahat itu akan kembali kepada mereka. Lalu kata Allah, ketika mana mereka ditimpa dengan perbuatan jahat mereka sendiri, maka ketika itu siapa yang mampu menolong, melepaskan mereka dari kesusahan itu kalau bukan hanya Allah, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Baik, ini intipati kandungan ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat berkenaan dengan balasan-balasan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengesakan Allah, tidak percaya pada hari kebangkitan. Kemudian kita menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkait tentang balasan orang-orang yang beriman. Syurga, rupa bentuknya, tempat tinggalnya, makan minumnya dan segala nikmatnya, bahkan kesempurnaan nikmat dihimpunkan ahli syurga dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, dengan isterinya dan dengan para bidadari dan juga para khadam yang akan berkhidmat kepada mereka dalam syurga. Maka Allah Ta'ala, saya sudah menyebut tentang gambaran balasan Allah kepada ahli neraka dan ahli syurga. Maka Allah Ta'ala menegaskan di sini tentang fungsi, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Wahai Muhammad, teruslah memberi peringatan kepada manusia. Peringatan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaannya dan kekuasaannya, tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang dengannya diberi amaran kepada orang yang menderhakainya, tentang syurga yang menjadi balasan Allah kepada orang yang mentaati, yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Terus beri peringatan, apa pun yang berlaku. Fama anta bi ni'mati rabbik. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kenikmatan Allah yang agung, yakni kenikmatan seorang rasul. Arisalah atau nubuwah merupakan nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda SAW. Maka nikmat kamu, nikmat yang Allah berikan kepada kamu wahai Muhammad, menjelaskan bahawa kamu ini bikahinin wala majnun. Kamu bukanlah pawang dalam terjemahan pimpinan rahmat. Kahin maknanya penenung nasib atau dipanggil takahun, orang yang akan bercerita perkara khurafat. Dia akan teka benda tu, teka benda ni, sebagaimana menjadi kepercayaan ramai orang-orang jahiliah. Mereka nak tahu tentang masa depan. Mereka nak tahu apa yang berlaku kepada mereka akan datang, lalu mereka menemui tukang tenung. Mereka menemui tukang-tukang yang disebut dalam terjemahan Melayu nama sebagai pawang, yang akan cerita, atau tok bomo dalam bahasa kita. Bomo yang akan beritahu apa berlaku, apa berlaku, apa berlaku. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bukan pawang, bukan penenung nasib. Kamu dengan nikmat Allah yang agung, kamu ialah rasul. Ini nikmat yang tidak boleh diusahakan. Ini nikmat anugerah agung Allah Ta'ala. Berbanding pawang, tok bomo, ini benda diusahakan. Benda orang belajar. Orang tak akan belajar untuk jadi Nabi, jadi Rasul. Itu tak boleh. Tapi boleh belajar jadi pawang. Boleh belajar jadi penenung nasib. Dan engkau dengan nikmat yang agung itu wahai Muhammad, wala majnun, bukanlah orang gila. Ini kerana pemimpin-pemimpin besar mereka, antaranya ialah Syaibah bin Rabi'ah, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pawang, tukang tenung. Manakala Uqbah bin Abi Mu'aid menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Dalam ayat yang kita bacakan ini, 3 tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menggagalkan dakwah. Kerana mereka tidak mampu menggagalkan dakwah secara hujah. Maka tinggal lagi ialah ada 2 perkara yang mereka masih ada untuk melawan dakwah Nabi SAW. Hujah, dan mereka dah kalah. Yang kedua, dengan menakut-nakutkan orang dengan gelaran-gelaran yang dianggap sebagai perkara yang jijik oleh manusia umum. Maka tuduhan mereka, ini tukang tenung, ini pawang, ini penyair, ini orang gila. Dan yang ketiga, mereka akan gunakan kuasa. Ketika mana mereka melabelkan Rasulullah SAW dengan 3 tuduhan. Dalam ayat ini sebut 2 tuduhan. Kemudian ayat berikutnya, am yakuluna syairun
atau mereka berkata, kamu wahai Muhammad seorang penyair. Maka cara kedua untuk mereka menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam gagal. Mereka akan guna cara yang ketiga. Apa dia? Kuasa. Perancangan jahat untuk menangkap, memenjara, menghalau atau membunuhnya dan membunuh pada pengikutnya. Ketiga-tiga cara ini semuanya gagal. Cara hujah gagal. Cara pelabelan juga gagal. Kerana labelan yang mereka letak itu bertentangan antara satu sama lain. Kerana tidak akan bertemu tiga gelaran ini serentak. Baik, pertama dituduhnya Rasulullah pawang atau tukang tenung. Tukang tenung ni dia orang berfikir. Yang kedua dituduhnya pula orang gila. Orang gila ni jadi tak ada akal. Bagaimana dituduh berfikir pada satu keadaan dan tak ada akal pada keadaan lain. Yang ketiga ialah penyair. Penyair yang mereka tuduh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka kenal siapa itu penyair kerana mereka juga ahli bahasa, ahli syair. Kalau benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyair, maka bawakan Al-Quran seperti Rasulullah bawa. Sebab Rasulullah penyair, kata mereka, dan Al-Quran itu ialah syairnya, maka bawa. Ketiga-tiga tuduhan ini yang tiada asas langsung, satu pembohongan. Adapun tuduhan pertama bahawa Rasulullah tukang tenung, khurafat, maka kita katakan Nabi SAW bukanlah benda ataupun jawatan tadi Nabi belajar. Kerana tukang tenung ini benda yang dipelajari. Rasulullah SAW ialah anugerah Allah. Sebab itu Allah menyatakan, فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang Allah berikan padamu, yakni kerasulan. Bikahinin wala majnun. Tukang tenung tidak juga orang yang gila. Kerana tukang tenung bukan anugerah, itu pelajar. Orang belajar. Dan boleh ditandingi. Terutamanya bila orang tu makin tua, maka dia akan makin lemah. Akan datang tukang tenung lebih hebat, pawang lebih hebat. Rasulullah SAW tidak ada yang datang lebih hebat pada baginda. Dan apa yang Rasulullah beritahu tentang perkara gaib itu berlaku. Tukang tenung yang mereka kata itu 99% bohong. Satu je betul dan itu pun kebetulan. Kerana mereka sendiri mengetahui baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dalam bercakap biasa atau berbual. Apatah lagi perkara yang Nabi sampaikan, Nabi beri amaran. Ia benda yang benar. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada mereka, kalau aku katakan ada sekumpulan tentera ingin menyerangmu, apakah kamu mempercayaiku? Jawab mereka, ya. Kerana kamu tidak pernah berbohong. Tak pernah kami dengar kamu bohong. Maka ini menafikan semua gelaran tersebut. Maka gelaran ini timbul kerana apa? Kerana mereka dengki, kerana mereka melampau, kerana mereka degil, kerana mereka ingin menjauhkan manusia dari kebenaran. Lihat apa kata Allah. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manu. Ataupun mereka menuduhmu wahai Muhammad sebagai penyair yang mereka menunggu kematianmu. Diceritakan bahawa mereka ini, yakni orang-orang kafir, ada beberapa penyair yang terkenal seperti Zuhair bin Abi Salma, Nabirah, A'sha. Ini ialah penyair-penyair yang hebat. Tetapi penyair ini banyak mengkritik budaya mereka. Akhirnya mereka mengambil kaedah memenjarakan penyair-penyair. Mereka ikat. Mereka berkata, ihbisu fi wathaq, summa tarabbasu bihil manun hatta yahlik. Kama halaka min qablihi minas syu'ara, Zuhair wal Nabirah wal A'sha, fa innama huwa ka ahadihim. Kata mereka, apa kata kalau kita tangkap je Muhammad, kita ikat dia, kita biarkan dia mati. Sebagaimana pernah berlaku pada penyair yang dulu namanya Zuhair bin Abi Salma, Nabirah dan A'sha. Ini semua akhirnya mati. Jadi kita biarkan Muhammad ini dalam ikatan, ikat dia, biar sampai dia mati. Ikat sampai mati. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Am yakulun. Apakah kamu mengatakan Muhammad itu syairun natarabbasu bihi raibal manun, yang kamu tunggu kematiannya? Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tarabbasu, tunggulah, fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku juga sedang menunggu amanah Allah yang pasti akan berlaku pada kamu. Baik, kamu tunggu kemusnahan aku, kematian aku, nak ikat aku. Aku juga sedang menunggu kemusnahan kamu. Kerana kamu mendustakan kebenaran yang aku bawa. Mendustakan wahyu Allah SWT.
Sebagaimana kamu menunggu kemusnahan aku, aku juga sedang menunggu kemusnahan kamu. Kita pakat tunggu. Kita lihat mana satu yang benar, mana satu yang akan berlaku. Kemudian kata Allah, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Apakah perbuatan mereka menuduh Nabi SAW? Kerana mereka ini punya akal untuk berfikir. Ya, kalau mereka ada akal untuk berfikir, masakah mereka menuduh dengan tuduhan yang bertentangan? Penyair, gila, pawang. Ini bertentangan tiga-tiga. Mana mungkin seorang ada 3 sifat bertentangan? Kalau kita kata dia ni pemurah dan kedekut, tak mungkin. Kalau pemurah lah, kedekut. Dia lawa dan huduh. Tak mungkin kita kata dia lawa, sama dia huduh. Lawa lah, huduh. Dikatakan ini penyair dan ini orang gila. Mana mungkin, belum pernah tercatat dalam sejarah musyrikin Mekah ada penyair gila. Tidak ada. Kita tak ada tak penyanyi gila. Dan kalau penyanyi itu gila, dia tak akan menyanyi lagi. Ada ni kita cari orang gila, kita pun rekod lagu dia. Kita pun jual album dia. Kata sejak bila atas dunia ni, ada album orang gila orang jual. Melainkan orang gila juga buat. Dan mereka tak mungkin boleh buat. Ini orang gila. Jadi tuduhan mereka ada tanakudat, ada pertentangan, ada clash. Sebab itu kata Allah, am ta'muruhum ahlamuhum? Apakah akal mereka yang berkata demikian dengan tuduhan yang bertentangan? Atau amuhum qaumun taghun, atau mereka sememangnya orang yang melampau. Tuduhan-tuduhan itu kerana mereka ini orang jahat, degil. Artinya, bila seorang beri tuduhan, menuduh, wa tuduhan itu ada asas. Atau tuduhan itu datang daripada sifat kebencian. Maka kan itu dalam Islam. Bila seorang dituduh, maka dia kena buktikan tuduhan. Dan orang yang dituduh cuma menafikannya. Dalam Islam, siapa yang menuduh dia kena buat bukti. Yang dituduh hanya berkata saya tidak. Seorang kata, awak ni bodoh contoh. Saya akan kata saya tak bodoh. Saya tak perlu tunjuk apa-apa bukti sebab itu dituduh pada saya. Tapi yang menuduh buat bukti. Yang menuduh, baik awak kata saya bodoh, apa bukti saya bodoh? Okey, dia pun senarai. Kebodohan saya. Kalau awak gagal menyenaraikan, maka tuduhan ini kerana kejahatan dia awak. Dalam Islam kita dengar tuduhan-tuduhan orang. Ulang tuduh menuduh. Baik yang tuduh tu kita kata mana bukti? Yang dituduh hanya berkata tidak atau ya. Betul tak dituduh awak ni kedekut? Tidak. Tapi kalau dia membawa bukti, itu terserah pada dia. Tetapi dia tidak dituntut membawa bukti. Kerana dia dituduh. Dia cukup mengatakan ya atau tidak. Tetapi ketika mana yang menuduh itu bawa bukti, maka dia akan menjawab bukti tadi. Baik, yang tuduh kata, saya ada bukti awak ni sekian-sekian. Maka ini bukti dia. Sekian-sekian disebut bukti. Dalil. Maka yang dituduh barulah akan menjawab setiap tuduhan tadi berdasarkan bukti yang dikatakan. Tapi gagal buat bukti, bahkan dalam tuduhan tadi sendiri bertentangan, maka ini kita namakan sebagai dalam proses undang-undang sebagai berniat jahat. Ini dalam proses undang-undang kita panggil tuduhan berniat jahat. Tidak ada satu asas pun. Sebab itu kata Allah, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Apakah akal kecerdikan mereka, punca mereka menuduhnya? Ataupun amhum qaumun taghun? Mereka kaum yang melampau. Maksud kaum melampau di sini, kata para ulama, istilah taghun ialah orang-orang yang mujawizunal hadda fil inadi wal mukabara. Artinya orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang ingkar tanpa ada sebarang asbab, tanpa ada sebarang bukti. Jenis kita katakan keras kepala dan jenis orang yang sombong. Tuduhan ini datang daripada orang yang sombong. Maka dia datang tuduhan. Kemudian Allah menyebut, am yaquluna taqawwalah, ataupun mereka ini wahai Muhammad mengadakan mereka-reka dusta kepadamu. Tuduhan ini sama ada kerana sombong atau mereka yaquluna taqawwalah. Mereka ini mereka-reka tuduhan. Dengan pelbagai rekaan mereka kata Al-Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ciptakannya.
Nabi Muhammad yang rekanya. Segala tuduhan-tuduhan tadi. Kata Allah mereka ni reka tuduhan. Tuan-tuan, kalau orang tu jahat, bila mereka tuduh kerana sifat sombong mereka, jahat mereka, dan tuduhan itu mereka reka. Kata ini yang berlaku dalam kehidupan manusia bila mana mereka benci seseorang atau bila mana mereka takut antara seseorang. Mereka akan reka tuduhan, buat file khas. Okey, reka tuduhan. Apa benda nak reka? Reka lah. Lalu mereka reka bahawa Muhammad ini yang reka Al-Quran. Muhammad ini belajar daripada orang Rom, orang Parsi. Muhammad ini sekian. Semua rekaan-rekaan tadi bersifat lemah. Kerana Nabi Muhammad SAW bukan orang luar Mekah. Rasulullah bukan datang dengan identiti yang tidak jelas. Identiti Nabi SAW cukup jelas. Hidup membesar dalam masyarakat Mekah. Mereka mengenali ayah Rasulullah SAW, juga ibunya. Bahkan mereka mengenali atuknya dan juga pak-pak saudaranya. Bahkan mereka mengenali nasabnya, keturunannya. Bahkan mereka mengenali akhlaknya, kepribadiannya. Bahkan mereka mengenali segala sifat Nabi SAW. Bahkan mereka memujinya sebelum kedatangan atau sebelum mendapat wahyu. Bahkan mereka meredainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim kepada mereka. Dan persisian mereka meletakkan batu Hajarul Aswad. Ketika mana Kaabah runtuh disebabkan banjir. Disebabkan banjir besar, Kaabah runtuh. Dan ketika itu Nabi SAW berusia 35 tahun. Para kabilah berebut untuk meletak Hajarul Aswad sesudah mereka membina Kaabah. Siapa yang patut mendapat kemuliaan meletak Hajarul Aswad? Hampir mereka berbalah dan berperang. Akhirnya mereka berkata, kita redha siapa yang mula-mula masuk Masjidil Haram untuk kita jadikan dia sebagai hakim. Mereka menunggu. Akhir yang pertama masuk Masjidil Haram ialah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan kami redha dengan Al-Amin untuk menjadi hakim. Maka Rasulullah SAW memanggil semua ketua kabilah. Mengamparkan sehelai kain. Baginda meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu diangkat oleh setiap ketua kabilah memegang setiap perca kain. Kemudian sampai ke tempat diletakkan Hajar Aswad, maka Nabi SAW sendiri yang meletakkannya. Memasangnya. Maka mereka redha dengan penghakiman Nabi SAW. Nabi menyelamatkan peperangan yang hampir meletus disebabkan berebut siapa yang letak Hajar Aswad. Dan di sini, untuk menunjukkan bahawa apa saja tuduhan bersifat reka. Kerana saya katakan tadi, peribadi Rasulullah ni jelas. Kita tak akan jumpa atas dunia sekarang mana-mana biodata yang paling lengkap yang ditulis melainkan Nabi Muhammad SAW. Kerana biodata Rasulullah ditulis sebelum Rasulullah lahir. Sehinggalah Rasulullah lahir. Sehinggalah Rasulullah wafat. Dan apa berlaku selepas Rasulullah wafat. Sempurna. Tuan-tuan, kalau kita biasa baca buku biodata mana-mana pemimpin, mana-mana orang-orang yang dianggap sebagai negarawan, orang-orang yang dianggap sebagai berbakti, orang-orang yang dianggap sebagai berjasa, pasti biodatanya biodata yang singkat. Hanya bercerita tentang sebahagian kejayaannya. Mengenepikan dark side ataupun sisi hitam yang ada pada setiap pemimpin ini. Mereka cuba sebut benda yang agung pada peribadi tadi. Dan mereka tak akan sebut semua. Mereka tak akan bercerita tentang isterinya, anak-anaknya, cucunya. Mereka mungkin cerita orang ni dia sebagai pernah pegang satu syarikat, buat untung syarikat dan sekian. Tetapi Nabi SAW, biodata Rasulullah diceritakan siapa isteri-isteri baginda, siapa anak-anak baginda, siapa sahabat-sahabat baginda. Tuan-tuan, mana orang tulis biodata diceritakan sahabat-sahabatnya sekali? Kalau ada pun 2-3 orang. Tetapi Nabi SAW diceritakan baginda dengan seluruh sahabatnya. Diceritakan semua pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata Nabi ditulis. Sebagaimana perbuatan Nabi juga ditulis. Sedangkan kalau kita baca biodata lain, cuma ditulis ialah perkara yang ingin ditulis oleh penulis. Bukan tutur kata dia. Kepada apa yang menjadi persepsi penulis itu sendiri dalam mengangkat tokoh ini. Kan itu saya katakan carilah. Tuan-tuan tak akan jumpa biodata paling lengkap daripada biodata Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah biodata yang akan terus diulang tulis setiap zaman.
Setiap zaman. Pada zaman di mana para sahabat mencatatnya, para tabi'in, tabi'in, sehinggalah pada zaman kita, akan terus orang mencatat tentang Nabi SAW. Pada semua nawahi, sudut-sudut kehidupan baginda. Pendidikan, ekonomi, perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam. Dan semua hukum hakam yang kita buat, mereka mencatat apa yang Rasulullah buat. Tetapi ini bukan kita bercakap secara kosong, dibuktikan dengan buku yang berbagai dan kitab yang tercatat dengan dipelihara keasliannya. Buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku sirah, bukan kitab-kitab fiqh. Bahkan banyak kitab, setiap kali mereka mencatat, menulis, mereka kata ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan itu kita katakan mereka mereka cerita tentang Rasulullah. Sedangkan mereka kenal peribadi Rasulullah yang begitu jelas. Lalu Allah menyebut, bal la yu'minun. Bahkan ini berlaku kerana keengganan mereka untuk beriman. Antara benda yang mereka reka tentang Quran. Apa kata Allah? Jawapan. Falyatu bihadisim mislih. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka Quran, maka bawalah Quran sepertinya. Bawa surah sepertinya. In kanu sadiqin. Kalau kamu benar. Kalau kamu menganggap setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah suatu rekaan baginda, Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW sebagai rekaan baginda, maka panggillah orang yang paling peta berbicara, yang paling pandai handal berpidato dan berkata-kata, yang paling pandai menulis syair dan segala kata-kata yang hebat, sila berkumpul dan membantu buat satu surah atau satu ayat seumpamanya. Mereka tidak mampu. Tentang daripada cabaran Allah Ta'ala ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan cabaran itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Hatta hari ini. Hari ini dengan sistem komputer dan sebagainya. Sila buat Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang ada. Sila buat. Bahasanya, maknanya, tadabburnya. Bukan semua benda. Tuan-tuan, tak ada dengan cabaran Allah semenjak Al-Quran diturunkan sampai hari ini. Orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila bawa Al-Quran. Tuan-tuan, belum ada kitab yang paling kerap dibaca oleh jutaan umat manusia selain pada Al-Quran. Baik kita katakan ada penulis-tulis novel paling agung, atau mereka tulis cerpen yang paling happening dalam dunia. Tulislah semua apa yang mereka nak tulis tentang, sehingga buku-buku yang mereka tulis tadi mungkin difilmkan, dicetak beratus juta, katakan. Apakah buku itu diulang baca? Ni siapa nama tu? Yang menulis novel sehingga dibuat filem yang terkenal. Satu dunia tengok. Daripada orang miskin jadi kaya. Baik, apakah buku yang ditulis itu diulang baca? Dihafal? Ada tak buku atas dunia ini diulang baca, dihafal? Tidak ada melainkan Al-Quran. Al-Quran diulang baca. Setiap hari. Bukan dihafal. Bukan dibaca, bukan sekadar dalam solat. Dibaca sebagai wirid. Bukan dibaca secara pertandingannya tilawah Al-Quran yang baru tamat baru-baru ini. Bukan dibaca secara hafazannya. Dibaca untuk rawatannya. Dibaca untuk semua keadaan. Ia hanya berlaku pada Al-Quran. Tapi kalau umat Islam hari ini hampir 2 bilion. Orang mesti pernah kata angka ini diragui oleh ramai para peneliti tentang jumlah umat Islam. Kerana mereka melihat umat Islam hari ini ialah majoriti agama mengatasi umat Kristian. Kita ambillah dia punya data yang kata orang Islam masih lagi nombor 2 di belakang Kristian, kerana mereka gabungkan Kristian Katolik dan juga Kristian Protestan. Katolik dengan Protestan gabung. Kalau mereka pecahkan, pasti mereka nombor 2 dan 3 selama satu. Atau saya katakan kalau mereka bersatu, jumlah umat Islam ini jauh lebih mengatasi mereka. Baik, kita katakan mereka ada kitab Injil, Taurat yang telah diselewengkan. Ini umat Hindu. Mereka katakan mereka ada 800 juta hari ini.
Dengan nisbah penduduk India 1.3 bilion. Cabuk penduduk Islam yang hampir 200 juta lebih. Walaupun mereka menafikan jumlah yang besar itu. Dan mereka umat Hindu 800 juta. Campur Malaysia sekali. Yang ada 1.8% penduduk India di Malaysia. Katakan mereka majoriti Hindu. Mereka kita letak 800 juta. Apakah mereka ada kitab yang dibaca setiap hari, yang dihafal? Jawapannya tidak. Maka tinggal yang ada umat Islam. Untuk menunjukkan Quran ini bukan ciptaan manusia. Kalau dia ciptaan manusia, dia tak akan mencapai nilai sehebat itu. Yang saya katakan dihafal, dibaca. Bukan setiap orang Islam paling tidak pun mereka menghafal surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Paling tidak. Artinya komang-komang pun kita apa Fatihah. Dibaca secara ala zahri qalbi hafazan. Paling kurang. Tapi kita tak rasa orang Islam sekadar ada Fatihah. Mereka ada Al-Ikhlas, ayat kursi dan lain-lain. Yang dibaca lepas sembahyang, dibaca dalam sembahyang. Dan dibaca pada semua tempat dan keadaan. Apatah lagi bila datangnya bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Yang berkumandang pada setiap masjid dan surau. Setiap individu yang mendambakan khatam Quran sepanjang Ramadan. Kata ini mukjizat yang hebat. Maka waktu mana mereka reka tuduhan pada Nabi SAW. Allah cabar, bawa lah Quran. Tuan-tuan bawa. Kalau saya katakan, mereka tak nak bawa dari sudut mukjizat Al-Quran, tulisan dan sebagainya. Buat satu buku yang boleh dibaca setiap hari tanpa jemu. Ada buku yang dibaca setiap hari tanpa jemu. Tuan-tuan kita ambil cerita surat khabar lah. Cerita paling happening sekali kak. Esoknya dah jadi pembuku nasi lemak. Esoknya. Kalaupun tak bungkus nasi kandar, nasi dagang dan sebagainya. Kalau tengah kita baca surat khabar, orang pun kata ini surat khabar semalam. Terus kita pun hilang mood, buang. Ya ke surat khabar ini semalam punya, semalam punya. Tengok pula yang tahun lepas pula surat khabar. Lagi tak nak baca kita. Nampak no bodoh kita baca surat khabar tahun lepas. Tapi bila sebut Al-Quran, kau tahu ini Al-Quran lepas ni. Tak. Dia terus bersifat, kita panggil hayawi. Hidup. Bersifat semasa, asri. Atau dipanggil asriyah. Satu benda yang bersifat semasa. Tiap-tiap kita baca, ia bentuk semasa, teguran semasa. Kepada setiap umat manusia. Dan kepada kita secara khususnya. Ini Al-Quran. Sebab itu Allah cabar, bawalah Quran sepertinya kalau kau benar. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana tuduhan-tuduhan itu adalah rekaan, kesombongan, kebodohan. Bagaimana tuduhan-tuduhan itu bertentangan. Bagaimana mereka gagal membawa bukti. Oh Nabi SAW mereka Al-Quran. Lalu kata Allah. Allah tanya dalam hal lain pula. Tadi bercakap tentang kerasulan. Dan bercakap tentang Al-Quran. Sekarang Allah bercakap tentang ketuhanan. Kata Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka tercipta sendiri? Apakah mereka yang kafir-kafir ini tercipta sendiri tanpa pencipta? Am humul khaliqun, atau merekalah yang menciptakannya? Sila jawab. Mereka ni yang hidup ni. Kita ni tuan-tuan yang hidup tercipta sendiri ke? Atau kita yang menciptakan diri kita sendiri? Saya ciptakan diri saya jadi lelaki yang berumur sekian-sekian. Tuan-tuan, saya rasa tidak ada orang normal berkata bahawa dia tercipta sendiri. Allah gerakkan akal kita. Yang paling simple. Paling sempoi kita fikir. Apakah kita tercipta sendiri? Tuan-tuan lihat alam ini yang berada sekeliling kita. Apa benda yang tercipta sendiri? Ni cawan tercipta sendiri. Kalau ada orang kata cawan ni tercipta sendiri, kita kata confirm dia ni bodoh. Tak pandai. Mesti ada orang buat. Tuan-tuan ni yang dewan kita duduk ni tercipta sendiri. Tiba-tiba ada. Saya tak rasa ada seorang pun mengatakan ia betul. Melainkan kita kata ada orang membinanya. Ada yang menyuruh dibinanya. Maka adalah dewan kita ini. Tuan-tuan telefon depan kita ni. Tercipta sendiri. Tak usah, ini yang ciptanya Samsung cipta dia. Apple cipta dia. Oppo cipta dia. Ini Vivo. Ini sekian-sekian. Tuan-tuan, tak ada benda pun atas dunia kita kata tercipta sendiri. Lalu kita beralih pada diri kita sendiri. Apakah tercipta sendiri? Sebelum kita tengok di sini, tengok apa yang kita pakai di badan kita. Ni jubah. Tercipta sendiri? Oh tak. Jam tangan tercipta sendiri? Tidak.
Kain pelekat kita pakai tercipta sendiri, kita kata tidak. Selipar, kasut, baik. Sekarang pada diri kita pula. Tangan kita tercipta sendiri. Otak kita sendiri, tercipta sendiri. Lalu kita akan kata bukan. Ada yang menciptakannya. Kemudian Allah tanya, am humul khaliqun, atau kamu yang menciptakan diri kamu? Pertama ditanya, dicipta sendiri. Tiba-tiba alih-alih ada. Atau kamu menciptakannya? Jawapannya tak mungkin kita ciptakan kita. Kita tak cipta siapa-siapa. Kemudian kata Allah tanya secara khusus pula, am khalaqus samawati wal ard. Apakah kamu yang menciptakan langit dan bumi? Pertama pada diri. Kamu tercipta sendiri. Kemudian lihat langit, lihat bumi. Apakah kamu menciptakan? Bal la yuqinun. Bahkan mereka kaum yang tidak yakin. Bila Allah menyebut bahawa mereka ini kaum yang tidak yakin. Apa maksud kaum yang tidak yakin? Mereka ini tuan-tuan sekalian, dah jelas meyakini bahawa yang menciptakan ini Allah. Dalam ayat yang Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Baik, poin itu mereka dah ada, Allah. Tapi kenapa mereka belum yakin? Apa yang menyebabkan hilang keyakinan tersebut? Tuan-tuan, kita macam begini, orang kalau penyakit was-was. Kita saksi tengok dia ambil wuduk betul. Dia basuh muka. Tiba-tiba dia ulang basuh. Kita kata, mak, kau dah basuh muka tak? Aku was-was, aku tak basuh lagi. Tuan-tuan, kita kata orang ni ada masalah keyakinan. Atau bahasa mudah, was-was. Kita tengok dengan jelas dia ambil wuduk tu sempurna dah. Daripada basuh muka sampai basuh kaki. Tiba-tiba dia lepas ambil wuduk, dia boleh fikir, saya rasa belum basuh tangan lagi. Maka dia ulang lagi wuduk. Lepas selesai, rasa kaki pula tak basuh. Kita kata, saya dah tengok. Awak basuh dengan sempurna. Tuan-tuan, kalau kita 5-6 orang. Kalau tuan-tuan jumpa orang jenis penyakit was-was ni kan. Was-was wuduk ke, was-was apa benda ke. Baik, dia was-was. Kita kata gini, saya 5-6 orang kita akan tengok awak ambil wuduk. Ambil wuduk kita tengok. Dan kita akan beritahu apa yang awak basuh atau tidak. Okey, yang ni pun 5 ni ajak, beritahu, sempurnalah ambil wuduk. Tapi bila orang punya was-was ni, walaupun 5-5 kata awak dah ambil wuduk sempurna. Saya rasa tak yakin lagi lah, dia ambilnya lagi. Tuan-tuan kata dia siapa? Gila. Dia bila orang mula-mula penyakit was-was, lepas tu dia akan pergi pada penyakit gila. Kalau kebenaran tu terselah terang, terang lagi bersuluh. Umpama matahari di tengah hari, di tengah langit, masih kata tak nampak matahari, maka ini ada masalah. Sebab tu kata Allah, bal la yuqinun. Bukan mereka ada penyakit tidak yakin. Am indahum, apakah di sisi mereka orang kafir ini, khazainu rabbik, mereka ini ada pembendaharaan kekayaan di sisi Tuhan mereka. Am humul musaitirun, ataupun mereka lah yang menguasai setiap sesuatu. Pertama Allah tanya, mereka ni ke yang menentukan rezeki? Kerana bila golongan musyrik Mekah, mereka nak halang Islam, apa mereka buat? Mereka buat pemulawan ekonomi. Mereka buat pemulawan ekonomi biar orang Islam ni tak boleh makan minum. Lalu Allah tanya, apakah kamu berjaya menyekat rezeki apa yang Allah tentukan? Dan Allah tanya, am humul musaitirun, apakah kamu rasa kamu berkuasa ikut apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak, kamu buat kerana antara penyakit orang sombong, bahawa dia rasa apa-apa pun dia boleh buat. Walhal kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan kita bila Allah tarik selera tidur je dah tak tidur dah kita. Oh malam ni keras mata tak tidur saya. Tak tidur. Kalau kamu rasa kuat, tidurkan diri kamu sendiri. Tak boleh. Mata keras malam ni. Misalnya. Allah tanya, apakah kamu yang menguasai semua rezeki atas langit? Semua rezeki atas dunia. Sehingga kamu merasakan kamu ada khazanah kekayaan itu. Atau kamu rasa kamu berkuasa nak buat sesuatu. Am lahum sullamun, ataupun kamu yang lawan Nabi Muhammad SAW ni. Kamu sendiri memang ada sumber mengetahui perkara gaib. Sebab kamu panjat sendiri langit. Kamu ada tangga yang kamu pun naik. Kamu dengar sendiri daripada langit. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Baik, bawa orang yang mendakwa dia dengar benda tu dari langit.
Kalau kamu tak percaya Rasulullah bawa berita dari langit dan penolakan kamu ni, kamu ada bukti lain, sila bawa orang yang kata dia juga ada berita langit. Am lahul banat. Dan kamu juga menuduh Allah ada anak perempuan. Kan kita tahu di antara tuduhan musyrikin Mekah, mereka mendakwa malaikat-malaikat itu anak perempuan Tuhan. Padahal mereka benci anak perempuan. Tapi mereka menisbahkan anak perempuan pada Tuhan. Lalu kata Allah, am lahul banat. Kamu kata Allah ada anak perempuan, walakumul banun, dan kamu ada anak lelaki. Berarti kamu ni dari awal ada masalah. Dari sudut tuduhan kamu pada Allah. Maka tidak hairan ketika mana kamu menolak Rasulullah SAW. Kamu sehingga sesat dalam kepercayaan kamu pada Tuhan. Bila sesat di situ asas dia, maka kamu akan tolak yang di cabang-cabangnya. Kamu akan tolak apa yang menjadi yang berkait dengan Tuhan. Kemudian kata Allah, am tas'aluhum ajran. Ataupun kamu menolak dakwah ini, sama Allah kata kamu tolak dakwah ni sebab kamu rasa kamulah yang menentukan rezeki, kamulah yang berkuasa, atau kamu rasa kamu ada sumber sendiri dari langit yang akan beritahu itu dan ini. Bawa bukti. Ataupun kamu tidak mau beriman. Sebab kamu menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta upah dakwah, fahum mim maghramin muthqalun, sehingga kamu ada masalah kewangan nak bayar pada dia. Apakah kamu tolak dakwah Rasulullah? Sebab Rasulullah bila berdakwah, okey, bayarlah. Saya sejam dakwah ni biasanya 50,000. Sehingga kamu ni terbah nak bawa duit, nak cari duit, nak bayar. Sedangkan Nabi SAW tak pernah minta satu sen pun daripada kamu. Percuma. Nabi SAW beri peringatan pagi, petang, tengah hari, malam. Semua percuma. Dan kamu tahu Rasulullah tak pernah minta oleh satu sen. Kemudian kata Allah, am indahumul ghaib. Ataupun kamu ada sumber ghaib yang lain. Tentang kiamat, tentang syurga dan neraka. Kamu ada sumber yang lain. Fahum yaktubun. Dan kamu catat dan kamu tulis. Am yuriduna kaida. Ataupun kamu sedang merancang untuk melakukan kejahatan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Falladzina kafaru. Dan ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir itu humul makidun. Mereka lah yang akan termakan dengan tipu daya mereka sendiri. Artinya dalam ayat yang Allah sebut, wala yahikum makrus sayyi'i illa bi ahli. Tidak ada yang merancang kejahatan melainkan terkena pada dirinya sendiri. Tuan-tuan, kita tengok dalam sejarah Islam ini tersebar. Setiap kali mereka cuba untuk menuduh Islam dengan pelbagai tuduhan, dia makan tuan. Tuduhan-tuduhan itu berbalik pada mereka kembali. Oh, mereka kata orang Islam ni ganar bunuh orang. Walau mereka bunuh lagi ramai. Ketika mana mereka cuba mencari kelemahan Islam dari apa pun sudut. Sedangkan kelemahan itu ada pada mereka. Umpama mereka badan berkurak penuh, lalu cuba tuduh orang ni ada kurak. Pada dia ni badan berkurak penuh. Contoh mereka bercakap tentang hak asasi. Sedangkan kita dapat lihat bagaimana orang kafir aman hidup dalam negara Islam. Contoh orang Hindu duduk dekat Emirat. Aman, bergaji besar. Bahkan mereka dibenarkan membina kuih-kuih mereka. Menyambut perayaan mereka. Sehingga waktu saya pergi ke Emirat UAE, ketika mana mereka sedang merayakan perayaan Hindu, kita tengok. Saya tengok ramai orang Hindu ni. Pegang dia punya apa nama ni, periuk besar. Tak tani dengan pakaian. Dan sebahagian masjid tu hampir dengan kuih-kuih Hindu. Dia beri kebebasan. Tapi orang yang sama, bila orang Islam buat masjid di India, dirobohkan, diruntuhkan. Dia buat pemulawan. Mereka kata siapa yang terbaru bila mereka masuk ke bandar-bandar orang Islam ataupun yang tempat orang Islam ada di situ. Mana-mana peniaga Hindu yang menggajikan orang Islam, kami bagi tempoh 2 hari supaya hentikan dia. Kalau tidak, kami akan boikot kedai ini. Dan kedai-kedai Islam mereka cuba tutup. Tak bagi berniaga. Dengan kerjasama polis dan sebagainya. Sedangkan mereka mencari rezeki di negara Islam dengan aman. Tapi orang Islam, tuan-tuan tengok. Jujur kita tengok hari ni. Bila orang Islam duduk je negara orang kafir, mereka tak aman. Hak pakai tudung pun tak boleh. Tapi bila orang kafir duduk negara Islam, hak buat kuih pun boleh. Jangan kata yang lain. Hak upacara agama, Islam benarkan. Mereka duduk dalam negara-negara Islam, mereka menikmati segala keamanan. Bukan mereka mendapat segala kemudahan ekonominya.
Bukan mereka terjaga. Orang Islam jaga mereka. Tidak dianiaya mereka. Kita lihat semua orang kafir duduk negeri Islam. Apa masalah mereka? Tak ada masalah. Mereka nak lebih banyak. Itu masalah mereka. Nak banyak lagi. Dari semua. Mereka boleh buat kuih di tanah haram pun boleh buat. Kita tak dirobohkan. Kenapa? Itu langsung yang tinggi. Orang Islam dah bina masjid di tanah mereka sendiri. Mereka mendakwa ini tanah mereka sejak zaman cerita zaman sebelum yang ribu tahun. Akhirnya dirobohkan. Ini kita katakan bagaimana orang kafir cuba buat perancangan. Tapi Allah Ta'ala tunjuk bagaimana orang kafir boleh aman duduk negeri Islam. Artinya kalau orang Islam majoriti, orang kafir selamat. Tapi kalau orang kafir majoriti, orang Islam tak selamat. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kita belajar dari sejarah. Tapi setiap kali perancangan orang kafir untuk mereka memburuk-burukkan Islam, kata Allah, dia kembali pada mereka. Kejahatan itu kembali pada mereka. Am lahum ilahun ghairullah. Baik bila datang malapetaka kepada mereka. Apakah mereka ada Tuhan selain Allah untuk mereka menyeru supaya mereka diselamatkan daripada malapetaka tersebut? Subhanallah, Maha suci Allah. Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka mempersekutukan. Tetapi bila datang bala musibah, apakah mereka minta tolong daripada berhala-berhala mereka? Tidak, mereka minta tolong dengan Allah juga. Datang fitrah tadi, percaya hanya Tuhan menyelamatkan mereka. Bukan Tuhan berhala itu. Bukan Tuhan sekutu itu, tapi Tuhan yang sebenar. Tetapi mereka dah yang mendustakan Tuhan. Maka Allah Ta'ala membongkarkan keduk mereka atau geduk mereka. Pembohongan mereka ataupun apa sebab mereka menolak kebenaran. Bukan kerana kecerdikan mereka, tapi kerana sifat sombong mereka. Dan mereka reka tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap Islam. Islam agama Allah. Islam bukan agama yang Nabi Muhammad reka, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Islam bukanlah agama yang kita tokok tambah, melainkan ia datang dari Allah. Perintahnya, larangannya, pahala dan dosa. Kita memberitahu tentang pahala, bukan kita yang cipta pahala. Allah yang beritahu pahala. Kita beritahu tentang dosa, Allah lah yang beritahu dosa. Kita cuma umat yang menyampaikan. Mewakili dan mewarisi tugas pada Nabi dan para Rasul semenjak Adam AS sehingga Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.